Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan muqaddimah kitab Talbisu Iblis karangan Ibnul Jauzi. Jadi pada pagi ini sebenarnya kali kedua lah kita bincang tajuk ini, muka surat 12 tu, muqaddimah penulis, muka surat 12, hikmat diutuskan para rasul dan juga para nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi sebelum kita teruskan pengajian ini, sebagai peringatan bahawa kitab Talbisu Iblis yang kita bincang ni sebenarnya dia satu sukatan yang penting lah, kerana pendedahan yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi adalah kitab ini adalah merupakan satu pendedahan yang sangat perlu, di mana beliau secara khusus menekankan kepada rencana ataupun tipu daya syaitan. Cuma dia susun tu dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk poin-poin yang mudah kita faham. Bagaimana berdasar kepada Quran dan hadis dan juga pengalaman ulama, bagaimana iblis dan juga tentera dan syaitan ini mempengaruhi manusia supaya mereka menjauhkan diri daripada amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gangguan syaitan ini dia kena kepada semua manusia. Dan daripada kitab ni kita boleh nampak bagaimana Allah SWT menguji manusia ni dengan kewujudan iblis dan syaitan. Suatu ujian kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Sebab syaitan ni dia ganggu semua orang, hatta Nabi pun dia cuba ganggu juga. Kalau kita tengok dalam hadis, kita berjumpa lah mana percubaan-percubaan yang dilakukan oleh iblis untuk mengganggu Rasulullah sendiri, para sahabat. Sehingga kalau kita tengok dalam hadis, kita akan jumpa sahabat pun kadang-kadang diganggu, sehingga sahabat jadi takut. Misalnya dalam hadis sebut kan, Allah menciptakan segala makhluk. Jadi terlintas berhari-hari siapa yang menciptakan Allah. Dia bagi lintasan begitu, menyebabkan para sahabat jadi takut. Sebab kalau dijawab lintasan itu, dia boleh menyebabkan gangguan pada akidah. Itu cara syaitan. Jadi kalau kelas-kelas kita ni mudah benar lah dia nak ganggu, kelas-kelas private seperti kita ni. Jadi sebab itulah pentingnya kitab ni, sekurang-kurangnya kita ada persediaan lebih awal. Kita tahu dulu bagaimana, sudut mana, aspek mana, butir mana syaitan ni, iblis ni dia akan ganggu kita. Kalau ketika kita semaya, bagaimana keadaan dia ganggu? InsyaAllah dalam kitab ni kita akan dapat jawapannya. Baik, cuba tengok hikmat diutuskan para rasul. Ketahuilah, para nabi Allah datang dengan membawa penjelasan yang kira-kira cukup untuk keperluan kita hidup dan berjaya dunia akhirat. Cukup. Yang mana ajaran yang dibawa oleh Rasul itu kira-kiranya sebagai ubat lah kepada penyakit manusia. Penyakit sini ni maknanya penyakit yang berkait dengan hati manusia, berkait dengan rohani manusia. Kalau sakit secara fizikal tu manusia boleh fikir sendiri itu, walaupun asas-asas perubatan pun ada disebut dalam hadis. Cuma hak ni tumpuan kitab ni kita nak bincang dari sudut penyakit hati ni. Sebab itulah bagi saya kitab ni sebenarnya dia satu bentuk, salah satu bentuk ni tazkiyatun nafs.
Kita ni sebenarnya salah satu aspek yang disentuh secara meluas lah adalah proses penyucian jiwa tu, tetapi melalui kaedah sunnah, kaedah agama yang tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi para Nabi itu dia sebenarnya dia bawa sebagai syifa, penawar, ubat. Jadi bila kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi, ajaran Nabi, kita boleh rawat penyakit, bahkan kita boleh menghindarkan, kita boleh jadikan sebagai penahan, pelindung daripada kena penyakit rohani itu. Bukan penyakit fizikal, tapi penyakit fizikal sebenarnya boleh terhindar juga dengan sebab betul-betul memahami sunnah ini. Sebab dalam kitab ni pun dia ada sebut juga, sebab syaitan ni dia nak kita sakit. Iblis syaitan dia nak kita sakit. Apa sebab bila sakit maka seseorang itu akan tergendala banyak ibadatnya. Sebab tu dalam hadis dia ginilah mudahnya, kalau saya nak buat mana apa yang syaitan nak ni semua bercanggah dengan apa yang Rasul nak. Tu bahasa yang mudah. Jadi kalau Rasul kata kena jaga kesihatan, dia akan uruslah biar jadi sakit kita. Tu cara dia. Kena ingat. Sebab itulah kalau kita baca kitab, misalnya kitab Riyadhus Salihin, ada dalam beberapa tajuk tu dibincanglah bagaimana sebenarnya setiap doa dan ajaran Nabi ajar semuanya bersifat melawan syaitan, iblis itu. Cuba bayangkan nak masuk bilik air pun sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika. Sebut nama Allah juga. Sebab apa? Sebab di situ syaitan boleh ganggu juga kita. Mana nak pakai selipar, nak pakai baju, semua sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan tak mahu kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu syaitan mencampurkan pelbagai syubhat, kekeliruan pada penjelasan ilahi itu, membubuhkan racun dan obat penawar. Membubuh di mana dia letak racun pada penawar itu, dan meletakkan rambu jebakan, perangkaplah di dalam yang lurus itu untuk supaya manusia jadi sesat. Syaitan ni sebab dia pengalaman lama, dia tak mati. Nabi ada pun pernah kena tipu pada dia, pernah diperdayakan oleh dia. Jadi kalau kita, dia begini, kalau kita nak guna akal kita semata-mata nak lawan iblis dan syaitan ni, tak mampu. Walaupun secerdik mana manusia pun, dia tidak akan mampu. Sebab itulah kita perlu pada bimbingan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi syaitan ni dia terus mana tidak pernah berhenti. Syaitan ini, kena ingatlah, syaitan ini kenapa disebut syaitan? Kerana syaitan ni dia tentera iblis. Dalam hadis Mishkat tu disebut, dia iblis ni pun ramah, cuma dia ni saf kepimpinan. Itu dia panggil iblis. Jadi yang buat kerja ni, tentera-tentera dia ni, Nabi kata adalah abalis tu. Iblis jamak pada iblis tu. Syayatin jamak pada syaitan. Tu ya. Tapi ketua dia iblis pun dia buat kerja juga. Tapi anak-anak buah lah kuat ya, canggih ekornya. Nama syaitan ni. Baik, jadi syaitan ni dia tidak pernah berhenti daripada usaha untuk mempermainkan, untuk merosakkan akal manusia, sehinggalah mereka berjaya memecah belahkan kaum jahiliah ke dalam pelbagai aliran bodoh maupun bid'ah yang buruk itu. Bahkan mereka itu berani menyembah berhala-berhala di Baitullah, yakni di Kaabah. Situ pun dia pergi. Dalam semaya ibadat paling besar pun dia pergi lagi, ganggu kita. Ini sebagai ujian lah. Dalam hadis Nabi ada sebut, syaitan ni dia boleh ganggu kita, dia boleh masuk dalam tubuh kita melalui majrad dam. Nabi kata saluran darah, dia boleh bergerak macam mana tak tahulah. Setengah ulama kata apa yang Nabi sebut tu secara zahirnya boleh diterima, dipakai begitu. Semua ada setengah ulama kata Nabi sebut boleh bergerak melalui saluran darah, dia boleh masuk rapat pada tubuh kita. Mana boleh jadi dia nak membisik ke sesuatu, dia masuk dalam telinga kita. Kalau dalam saluran darah pun dia boleh masuk. Nak masuk dalam telinga, pelik apa? Tu nak ayatnya musuh dah lah tak nampak, berbahaya. Hak nampak ni berbahaya. Hak tak nampak tak tahulah. Lepas tu pengalaman pula luah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, musyawarah anak hari bukan di Pulau Langkawi tu, di tengah laut ni.
no, mesyuarat sate. Dalam hadis sebut dia ada, sebab dia Putrajaya dia tengah laut, tepat pusat pemerintah dia. Jadi kalau kita perhatikan hadis gambaran Nabi ni, serius dia buat kerja, bukan main-main. Bukan main-main, bukan bila-bila part time, tidak. Dia buat secara full time, ada sepenuh masa. Tu bahaya. Gak kitanya ingat kepada Allah ni part time. Tu tak tahan tu. Jadi itulah perlu sangat kita ni. Baik. Cuba tengok ni cerita ni dia bagi sedikit gambaran kepada kita bagaimana zaman jahiliah itu. Contohlah ni, misalnya zaman jahiliah mereka mengharamkan binatang-binatang tertentu, misalnya saibah, bahirah, wasilah, ham. Dalam Quran apa sebut ni? Mana ada binatang-binatang tertentu, unta lah. Binatang unta ni binatang umur sikit-sikit, hak tina gini ni. Ada bahagian-bahagian tertentu binatang tu dia buat hukum, hak ni haram dimakan untuk perempuan, hak ni haram dimakan untuk lelaki, hak ni haram dimakan untuk orang awam. Dia buat ketetapan begitu. Akhir sekali jadi susah. Tujuan buat apa? Nak supaya nampak ada peraturan. Akhirnya menyusahkan dia dan menguntungkan ahli-ahli agama di zaman jahiliah. Tu. Misalnya tanam anak, menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup. Tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan. Zaman jahiliah ni perempuan ni tak ada hak langsung. Harta dia jadi milik suami. Tu. Dan mereka melakukan pelbagai kesesatan yang lain yang ia dijadikan indah. Jadi iblis ni dia hiasi perkara-perkara buruk tu, perkara-perkara maksiat, perkara yang boleh menyebabkan murka Allah, dia nampak jadi cantik, manis nampak. Itu cara dia. Sesuai dengan nafsu manusia pula. Kerana itulah, untuk tujuan itulah, sebab Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu kita tak mampu nak hadapi perkara ni dengan akal semata-mata. Oleh kerana itulah Allah mengutuskan Nabi SAW untuk menghapus segala keburukan dan menetapkan hukum peraturan untuk mengambil sebanyak mungkin kemaslahatan dalam hidup manusia ni. Lalu para sahabat baginda SAW, mereka mengikuti jejak langkah Nabi. Selepas Nabi wafat, sahabat ni dia ikut cara Nabi ni. Kalau kita bahasa Kelantan agak bulat getar, dia tak ubah sikit. Kira lah nak ayatnya cara sahabat dia ikut Nabi ni. Tak ada sahabat sembelih unta bila ngekah anak, sembelih kambing. Pernah anak saudara Aisyah kahwin lama sehingga ada disebut 10 tahun lebih nikah tak boleh anak. Ni hak biasa contoh mudah lah saya sebut. Akhir sekali bila boleh anak, gembira lah. Akhir sekali nak sembelih unta. Tujuannya molek, bagus, sebab nak boleh panggil orang ramai mari makan. Nak sembelih unta untuk akikah. Aisyah kata tak boleh, mung tak akan dapat pahala. Tak boleh pahala besar akikah ni. Sebab apa? Sebab kamu tidak ikut tepat seperti Nabi buat. Nabi ni anak ramai juga. Tak ada seorang pun anak dia tu dia melih unta, melih kambing. Supaya kita rawat. Dan Nabi tak pernah juga ambil satu bahagian daripada binatang korban pada hari raya haji tu untuk akikah. Tak ada juga. Tu memang tak ada langsung. Tak ada. Walaupun dalam fiqh terima. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh, ambil daging korban sebahagian, niat akikah tu harus, boleh juga, bukan molek. Dah bila ada orang buat, maka ahli fiqh bersidang dan letak hukum. Jadi jangan buat gitu. Sebab Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, tak ada dalil satu pun. Sebab gini, timbul saya sebut ni bukan apa, masa kita belajar dulu, timbul isu lah masa-masa belajar dulu. Tanya guru kata memang tak ada. Guru saya pun pernah tanya beberapa orang guru dia masa dia belajar dulu. Tapi dalam kitab fiqh ada. Kenapa lah? Kitab fiqh ni dia memperjelaskan hukum bila berlaku kes tu. Tiba-tiba ada orang ambil daging korban, rugilah. Sebab korban tu khusus 3 hari tu je. Akikah ni boleh bila-bila, akan dapat pahala bila-bila boleh. Tiba-tiba kita nak ambil tu dengan anggapan, bukan ada dalil pun, dengan anggapan dia boleh dua-dua, pahala akikah boleh, pahala korban boleh. Tu tak ada dalil sikit abu. Bahaya kita ni.
bahaya. Sebab tu bagi saya itu termasuk dalam makna gangguan juga. Akhir sekali kita duk buat tak serupa dengan Nabi. Pada Aisyah tu tak benar anak saudara dia sembelih unta. Padahal dia boleh panggil orang ramai lagi unta ni. 1000 orang apa boleh unta ni. Kambing berapa 100 orang kita kata. 100 orang meta tinggal tulis 100 orang makan kambing. Nah. Tapi tak boleh. Apa? Tak serupa. Dia kena serupa dengan Nabi. Tu cakap ada syaitan dia nak ganggu kita gitu. Akan datang kita akan jumpa. Cuma saya nak sebutlah kata kunci dia. Syaitan ni dia ganggu kita sama ada oleh kerana Islam ni mudah. Islam ni mudah, maka dia akan ganggu kita supaya kita mempermudah-mudahkan. Itu satu. Yang kedua, Islam ni mudah, tapi kadang-kadang dia ganggu seorang itu, dia jadi orang itu buat payah dalam Islam. Islam ni mudah. Sebab tu Nabi kata khairul umur awsatuha. Dalam Islam ni perkara urusan dalam Islam ni dia pertengahan. Tidak di antara bermudah-mudah dan tidak di antara jadi payah tu, tidak, tapi dia pertengahan. Sederhana. Patut adalah pendidikan lain yang berkait dengan perkara tu. Baik. Cuba tengok lagi di sini. Jadi sahabat Nabi ni ternyata dalam sejarah sahabat Nabi ni dah kira-kiranya generasi yang paling tepat untuk paling tepat dalam pengikut sunnah. Dalam mengikut jejak langkah Rasul. Sebab itulah dalam bab yang pertama selepas ni dia bincang khusus ittiba' sunnah. Bahkan Nabi sebut khusus, tak akan sesat siapa dia ikut aku dan para sahabatku, tak akan sesat. Nabi jamin. Nabi jamin. Jadi sahabat Nabi ni selamat daripada musuh dan tipu daya syaitan ni sebab apa? Sebab dia ikut. Sahabat Nabi ni hak tak pandai baca selama mana. Kampung kita sini tak ada tak pandai baca saya rasa. Kalau ada pun orang tua benar. Sahabat ni ramai tak pandai baca. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi yang berjumlah paling kurang 70,000, paling kurang tu. Sahabat Nabi ni kalau kita nak letak dia punya angka dia 70,000 hingga 120,000. Tu antara tu. Kalau dalam kitab sebut. Mana pelbagai watak. Ada setengah sahabat tu kira-kiranya kita kata jahil lah dari segi ilmu. Dia orang kampung biasa. Tapi kenapa semuanya masuk syurga? Sebabnya tidak ada kerana lain, kerana dia ikut betul Nabi buat macam mana. Dia tak ubah bab ibadat. Nabi buat gini-gini, itu sebab dia. Daripada Sayyidina Bakar yang paling cerdik kepada sahabat Nabi yang biasa saja. Seperti kata Bilal tu. Kita kena terima lah hakikat. Bilal ni sebenarnya antara sahabat Nabi yang tidak disenaraikan sebagai musaqqafin, cendekiawan. Orang biasa, sahabat biasa. Cuma kita biasa dengar bila dia moga dia tukar bel. Nama pun Bilal. Lekat zaman kita jadi Bilal. Pada tu nama dia. Tok Bilal tu. Tu Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Berapa jadi lebih itu? Apakah dia ni mufti zaman sahabat? Tepat rujuk ke dalam bab fiqh, dalam bab tafsir tak ada. Riwayat hadis beberapa hadis ya. Tapi apa ya boleh masuk syurga? Sebelum mati Nabi kata aku bunyi tapak kaki Bilal dalam syurga. Apa tu? Ikut sunnah. Sebab seseorang itu bila dia ikut sunnah Nabi, ikut cara hidup Nabi yang tepat, maknanya kena tahu lah, baru boleh ikut. Maka dia akan selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Baik. Namun ketika cahaya mereka telah musnah, yakni pengikut sunnah itu sudah malap, umat tidak lagi cana kepada sunnah, datanglah kegelapan dan mulailah hawa nafsu menciptakan pelbagai bid'ah. Rekaan ibadat dalam agama mula berlaku, sama ada reka sepenuhnya atau dibuat edisi tambahan kepada ibadat itu dan pengurangan, mempersempit jalan Allah yang awalnya luas agama kita. InsyaAllah lah kalau kita ikut ni kita boleh nampak pelbagai sudut. Dari sudut pakaian, bagaimana syaitan nak tipu kita dari sudut pakaian. Tu kan. Dia tak sebut pasu bunga tu pakaian. Ada orang kena nyakit pasu bunga, beli Korea pasu bunga. Situ saja rugi sebenarnya. Syaitan tipu. Dia nampak jadi rasa nak. Saya tak boleh tidur malah tak beli hal tu. Ni ada bahaya. Pada habis duit tu. Sebab tu ulama memperingatkan sesiapa yang menghabiskan harta dia untuk perkara yang aksesori, Allah boleh tarik sifat suka menderma. Allah boleh tarik. Sebab apa? Duit dia jadi habis pada benda-benda yang aksesori, bukan asas.
Lantas kebanyakan mereka di sini makna manusia lah. Lantas kebanyakan mereka memecah belah agamanya, dan mereka juga tergolonglah dalam golongan yang tidak terhitung. Mana ni jumlah yang ramai, bukan sikit. Jumlah yang terpedaya dengan syaitan ni jumlah yang ramai. Orang awam, saya mudahnya kita buat contoh tempat kita. Nak ayatnya tempat kita, masyarakat kita, kita kata ayat Kelantan ni 1.9 juta dah ayat Kelantan ni, tak silap saya. Perlu kita jaga sungguh. Sebab apa? Sebab orang awam ni dia mudah sangat jadi sesat. Ingat ada cerita air di Patah Senuk? Ingat? Dia ambil air kubu Patah Senuk. Lepas tu sepah bala tu air gede hok duduk di pokok. Natal ke dia tu? Hok tu ambil air duduk di pokok tu. Riak. Hok tu pergi ambil air. Ada doktor sebut pada saya, sebab cerita ni melalui seorang cikgu lah. Saya pergi ke tempat nak tengok lah, di kubur di Patah Senuk. Pasal malam, pukul 12 malam. Ambil air tu, air pekat. Nak ayatnya orang kita. Sebab apa dia anggap air tu ada unsur-unsur ajaib lah, boleh menyembuhkan penyakit bahaya. Akhir sekalinya pergi sodok ke majlis agama. Ada pahit tu punya boh tu, ada pahit. Tak tahulah, ada orang cerita gitu. Nak ayatnya masyarakat terbanyak ni, maknanya rapuh sangat tu dia punya akidah dia. Tak jelas. Sebab itulah perlu sangatlah. Perlu sangat kita ni sebenarnya jadi sukata pendidikan untuk masyarakat. Iblis kembali bangkit. Sebab iblis ni dia jadi kuat bila kita meninggalkan, bila kita tidak ikut sunnah Nabi, dia jadi kuatlah iblis ni. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ada iblis, ada syaitan yang kurus, ada syaitan yang gemuk. Nabi gambarkan syaitan yang kurus ni apabila dia nak pergi goda seorang, tiba-tiba orang tu ikut sunnah. Setiap kali nak buat sesuatu baca bismillah, jadi kekek syaitan tu. Tapi kalau jenis apa saya tak ikut sunnah, ikut nafsu, gemuk metal syaitan. Nabi bui gambar gitu. Jadi seolah-olah makanan syaitan ini yang menggemukkan dia adalah kerana manusia ni tidak ikut perintah Allah. Itu kan. Jadi manusia paling bodoh lah yang menggemukkan musuh dia. Jadi musuh dia jadi gemuk. Itu kira-kiranya manusia yang buta hati dia. Jadi iblis bangkit, melancarkan tipu daya, memperindah kesesatan dan memecah belah kesatuan umat. Namun ketahuilah bahawa syaitan hanya bebas bermaharajalela mencuri di malam hari pada saat ketika gelapnya kejahilan menyeliputi alam semesta. Tetapi jika cahaya ilmu, cahaya sunnah, cahaya yang dibawa oleh Nabi telah terbit, nescaya tersingkaplah kejahatan yang ditimur. Kita kena yakin pada idza ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kena yakin pada ayat itu, bahawa kebatilan dia tidak kuat sebenarnya. Bila kita tonjol ke kebenaran, kebatilan itu dia akan lenyap, dia akan hilang. Kita kena yakin gitu. Cuma kebatilan itu boleh menonjol sebab apa? Sebab tidak ditonjolkan kebaikan, tidak ditonjolkan hidup cara Nabi, maka hidup cara syaitan lah yang akan bermaharajalela. Oleh kerana itu, kata Ibnul Jauzi, saya merasa sangat perlu memperingatkan orang ramai dari terjebak, terjerumus ke dalam tipu daya iblis, kerana dengan menunjukkan kepada mereka pelbagai jerat perangkap. Jadi seolah-olah dalam kitab ni dia panggil bara'atul istihlal, dia panggil dalam istilah dia. Bara'atul istihlal ni dalam muqaddimah penulis dia sudah bagi gambaran apa yang dia akan bincang dalam kitab. Tu dalam istilah dia panggil bara'atul istihlal. Orang lain ni sebut sinopsis lah, kita panggil sinopsis. Kita tahu gambaran awal, ringkasan. Mana orang sebelum orang baca kitab ni muqaddimah, dia nampak dah nak kecek harga dia kitab ni, nak bicara apa. Kerana mengetahui keburukan, kerana mengetahui keburukan merupakan salah satu cara agar terhindar dari keburukan tersebut. Jadi kita ni kena ngaji juga perkara yang buruk, perkara jahat, perangkap kena tahu, supaya kita boleh mengelakkan diri daripada terjerumus itu. Kata Huzaifah, ni sebut dalam kitab Bukhari Muslim ya. Huzaifah Ibn Yaman dia kata, orang ramai biasanya tanya Rasulullah tentang perkara-perkara baik untuk mereka lakukan. Aku tidak. Aku lebih suka tanya perkara buruk supaya aku tidak terjatuh dalam perkara buruk. Jadi kena perkara yang tidak betul ni adalah merupakan satu keperluan kita. Satu keperluan.
supaya kita tidak terjebak dengan perkara buruk itu. Baik, hakikat agama Islam. Kata Ibnul Jauzi lagi, dia kata saya tulis kitab ni, saya susun kitab ni sebenarnya untuk memberi peringatan, untuk tazkirah kepada orang-orang yang beriman, hamba Allah, daripada terperangkap dalam fitnah-fitnah iblis, untuk memberi peringatan kepada mereka daripada godaan cobaan syaitan, serta menyingkap, mendedahkan kepada umat manusia pelbagai kejahatan yang tidak jelas, yang tersembunyi. Bila kata perangkap, mana dia sifat dia tersembunyi. Kalau jelas nampak gitu, tak payah ya, semua orang tahu. Ni kira-kiranya perangkap ni perangkap sama lah, kita kata jerangkap sama. Tu. Dan menampakkan tipu daya syaitan yang samar itu. Jadi orang-orang yang tinggi akal, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga, dia akan nampak perangkap tu. Hanya Allah lah Tuhan yang mana kemahadermawannya, maha pemurah, maha mengasihani. Hanya Allah itu saja yang dapat menolong setiap orang dari kalangan hambanya yang jujur dan niatnya ikhlas dalam hidup beragama. Orang yang ikhlas saja akan terselamat. Dia boleh nampak tu perangkap-perangkap syaitan. Kalau hidup ni tidak ikhlas, dia akan terperangkap dengan syaitan. Baik, aku membahagi, kata Ibnul Jauzi, dia kata dalam kitab ni saya bagi 13 bab yang dengan kesemuanya tipu daya iblis akan terdedah, tersingkap. Serta dengan memahami 13 bab ini, muslihat licik iblis pun akan jelas bagi orang yang cerdas akal. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mengamalkannya, nescaya iblis akan berteriak takut padanya. Semua ni akan ada hadis dalam ini. Hanya Allah lah yang akan memberi taufik kepadaku terhadap niatku dan memberi ilham kebenaran kepadaku terhadap nekat aku ini. Jadi dia nak ayatnya semangat dia, tak ada sebab lain, bukan kerana nak duit, nak dunia. Tulis ni adalah untuk memberi tazkirah. Cuba banyak kan Ibn Jauzi, mana tazkirah dia dalam bentuk buku. Kitab ni antara kitab yang popular di Malaysia ni. Kalau di sini pun ada beberapa ustaz Hakimi pun mengajar kita. Kalau di Selangor tu boleh katakan banyaklah orang kuliah kita. Maknanya kalau kita tidak mengajar gini pun, kalau kita tengok dari YouTube pun boleh dapat maklumat ni. Cuma mengaji secara face to face gini, secara talaki musyafahah gini, secara talaki begini, dia lebih, orang kata lebih semangat lagi lah. Lebih berkesan lagi. Tapi kok mana pun kitab ni sangat perlu. Jadi kenapa orang guna buat syarah ke apa? Sebab dia bernilai. Dia ada nilai kita ni. Baik, sekarang ni kita masuk bab yang pertama. Kita masuk bab pertama. Perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah orang Islam yang mengikut sunnah. Tu maksud dia. Kalau kita baca ke surah, kita dapat faham lah. Jemaah Islam ni jemaah umat yang betul-betul mengikut Nabi. Jangan masuk jemaah lain. Itu maksud jamaah, bukan parti, bukan badan NGO, bukan kumpulan tertentu, tapi jemaah orang Islam yang betul-betul mengikut ajaran Nabi. Itu maksudnya. Cuba tengok bab pertama dia letak, sebab inilah kira-kiranya penyelamat yang utama manusia daripada terjebak dengan perangkap syaitan, iaitu berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Sebab ajaran Nabi ni dalam setiap sudut ada. Masuk bilik air pun ada ajaran Nabi. Nak makan, nak minum, semua ada ajaran Nabi di situ. Makna setiap kehidupan kita ni kita boleh tarik pahala. Kita boleh jadikan sebagai pahala. Kita boleh tukar jadi pahala. Tu. Jangan kita ingat pahala dia boleh dengan semaya, baca Quran saja. Tu khusus. Tu khusus. Baik. Cuba tengok di sini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah di Jabiah. Kemudian dalam khutbah tu dia ada sebut gini. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah berdiri di hadapan kami. Sayyidina Umar kata Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami. Maknanya Nabi sebut ni dalam keadaan Nabi berkhutbah. Jadi Sayyidina Umar sebut ni pun ketika dia berkhutbah juga. Apa kata Nabi? Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnain ab'ad. Sesiapa yang ingin mendapat tempat terbaik dalam syurga,
hendaklah dia tetap bersama jamaah. Selepas ni dia akan huruf apa maksud jamaah. Jadi kita memahami jamaah dengan baca hadis lain. Baik. Kerana syaitan akan bersama dengan orang yang tidak bersama jamaah. Itu maksud dia. Orang yang mengasingkan diri pada jamaah, hidup bersendirian, mana tidak ikut amalan yang mainstream, kita kata, yang menjadi ikutan ramai, yang tepat mengikut cara Nabi, dia tak ikut, bahkan dia buat cara dia. Orang begini, dia akan dia yang menjadi pengiring dia, yang menjadi pendamping dia adalah syaitan. Dan syaitan lebih jauh, makna syaitan tidak rapat lah, makna dia akan berjauhan dengan dua orang. Maksud dua orang ni maknanya orang Islam yang baik lah. Sebab dia gini, maksud hadis ni, mana seseorang yang bersama orang Islam yang mengikut sunnah akan memberi kesan positif pada dia. Itu maksud dia. Tu. Baik, itu kata Sayyidina Umar. Itu riwayat yang Sayyidina Umar bawa. Maknanya kita ni nak lawan syaitan ni kena itu sebab hadis ni poin yang paling besarnya, kita nak lawan syaitan ni tidak boleh bersendirian. Nak lawan, sebab syaitan ni dia musuh yang zaman berzamai, turun-temurun. Kejadian dia lebih awal daripada kita, pengalaman dia jauh lebih luas, dan dia pernah masuk dalam syurga, ganggu Nabi Adam, dan dia nyomor panjang tak mati. Allah makbulkan permintaan dia. Maknanya pengalaman dia tu sangat luas. Lepas tu mesyuarat dan hari, maknanya setiap benda yang berlaku dia, maknanya dia proses maklumat, buat kajian. Ni syaitan. Dalam hadis Mishkat pun ada sebut kan. Baik. Jadi tetapi kok mana kita akan selamat, walaupun kita tak cerdik pun, walaupun kita tidak profesor, walaupun kita tidak terkenal sebagai golongan intelek, kita akan selamat kalau kita ikut jamaah. Jamaah di sini siapa? Jamaah orang-orang Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut jemaah ayah ping, tak selamat, tak agak tu. Walaupun jemaah juga tu, tu kau teruk adalah. Baik, dari Ibnu Mas'ud kata dia, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata, hadis ni sebenarnya ni kita berbincang hadis ni biasa kita dengar. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima. قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garisan lurus di tengah. Nabi buat satu garisan lurus di tengah guna tangan dia. Dalam riwayat lain kata guna ranting kayu. Nabi buat garisan gitu. Sesudah itu, selepas itu Nabi SAW membuat pula banyak garisan lain di sebelah garisan lurus itu, di sebelah kanan banyak garisan, di sebelah kiri banyak garisan, dan garisan tengah tu ada dalam bentuk lurus. Nabi buat gitu. Kemudian Nabi kata, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak yang berada di kiri dan kanan ini, dan tidak ada satu pun darinya melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dan Nabi berkata, dan Nabi membacakan sepotong ayat daripada surah Al-An'am. Ni ayat 153. Bila garis tengah yang Nabi buat mula-mula tu, Nabi kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Garisan tengah ini, inilah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kamu. Kamu wajib ikut jalan. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak itu, sebab jalan sesat ni banyak, jalan hidayah satu saja. Tu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi bersabda, semua hadis-hadis yang kita baca ni merupakan hadis peringatan daripada Nabi supaya kita selamat. Sebab apa? Sebab Nabi akan mati. Nabi akan mati. Nabi akan meninggalkan umat dia. Kita hidup ni berpisah dengan Nabi 1400 tahun lebih. Tak pernah bermimpi pun, tak pernah jumpa Nabi. Inilah pesaka yang Nabi tinggal supaya kita selamat seperti selamatnya sahabat-sahabat dia dulu.
Apa kata Ibnu Umar? Dia kata Nabi SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hazwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa tafarraqat ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, umat aku akan datang kepada umat aku, akan berlaku kepada umat aku apa yang telah berlaku kepada masyarakat Bani Israel. Mana akan berlaku juga satu fenomena kepada umat aku seperti mana berlaku kepada Bani Israel. Mereka mengikut langkah demi langkah. Oh, pusing sekarang kalau kita tengok kan. Pusing sekarang. Kita kena ingat, kita sedar atau tidak sedar, perlu kita tahu bahawa salah satu ajaran salah yang menyerang bumi Malaysia kita sekarang ini adalah pluralism. Sebelum ini tak nampak. Pluralisme ni maknanya kahwin campur tu antara agama dengan agama. Pluralisme ni menganggap agama ni sama. Bila agama ni sama, tidak jadi masalah. Orang yang terkena penyakit pluralisme dia biasa je India, Indonesia nikah dengan orang Kristian, dia orang Islam. Nikah dengan orang Sikh, sepah berlaku dari sehari dua ni. Tak tahulah hakikat sebenar, tapi cara tu tentunya haram. Kalau kita tidak kata dia murtad, tentu haram perbuatan itu. Itu dia panggil, itu salah satu pluralisme, kefahaman itulah. Sebab dia boleh berkahwin dengan orang yang beragama lain. Itu sedang kena bagi perhatian. Anak-anak kita di universiti dan sebagainya. Sebab tu kita tak boleh kena berdoa. Selain pada usaha-usaha yang zahir yang kita boleh buat, doa itu sebagai senjata umat Islam. Jangan tinggal je itu. Kita duduk rumah rasa bangga anak kita belajar di universiti. Tengok kena penyakit tu. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit tu penyakit akidah tu. Bukan penyakit kurat dah. Bukan penyakit kulit biasa dah, tu penyakit akidah. Akidah ni bila kena nak lepas tu atas nasib. Kadang-kadang boleh lepas, kadang-kadang tak. Pengalaman orang yang kaunseling, orang yang kena penyakit akidah ni, kalau dia tak boleh jawab, dia tak boleh nak berujuk pun dia. Tu penyakit akidah. Sebab tengok Arqam, sampai hari ni tak tinggal. Ayah Pin bila dia mati, kau teruk lagi masyarakat penganut dia. Jangan kita ingat bila ayah Pin mati-matilah ajaran dia. Tak. Masih bergerak lagi. Arqam pun begitu ya. Dia penyakit akidah ni seperti ni lah, orang percaya pada sesuatu, nak buat balik kepercayaan tu. Percaya ke hatu raya tu payah dah nak buat. Cara ke buah tu, percaya pada buah tu. Tak nak mana-mana bila bunyi buah tu duduk debar. Apa tu? Kalau tidak dia, orang lain mati dia tu. Tu kepercayaan khurafat tu. Nak buat hal tu payah dah. Kita pun daripada kecil lagi, mana kita orang tua kita ajar kita pak tu, bila bunyi mereka terlitas lalu. Siapa dia hari ni? Kemarin kawan tu dah. Orang jadi terlitas mati. Pada buah tu pun apakah? Tu penyakit. Tu dia panggil penyakit kepercayaan. Baik. Jadi Nabi kata, teruk tak teruk? Hazwan na'li bin na'li ni seperti sepasang selipar. Nak jadi orang Islam dengan orang Bani Israel ni, kesesatan yang melanda umat ni seolah jadi sepos selipar. Ada yang kanan, ada yang kiri, keserupa kata selipar tu. Ataupun bahasa sekarang ni lebih popular dengan capal itu. Serupa capal tu. Serupa kata hak kanan dengan kiri tidak serupa capal. Hak dah selipar di jamal masjid ya, dia tak kiri lah kau tu. Jadi orang nak curi pun payah. Dia tak kiri belakang, ambil. Tapi hak cerdik dia ambil juga. Sebab dia kata curi sebab lain pula. Hak kanan. Setara mana fenomena yang berlaku pada umat Nabi? Nabi kata hatta in kana minhum man ata ummah alaniyah. Sehingga ada berlaku umat Nabi ni setubuh mak dia secara terang-terang. Supaya kita kata golongan Majusi. Majusi boleh. Dia Majusi ni ada mazhab dalam Majusi ni boleh nikah dengan adik-beradik ngemuk. Boleh. Sebab tu ajaran Majusi ni dia ajaran free sex. Bebas, tak ada sekatan.
Boleh berlaku pada umat aku gitu. Berat tu. Berlaku macam mana tu siapa tu tak tahulah. Tapi naknya tak ada lah kalau kita kata climate tu siapa perekat setubuh dengan mak sendiri. Hak berlaku Syiah ni hak berlaku ya. Syiah ni dia pada malam dia panggil Imam Bara tu, dia panggil pada malam 10 Maret tu dia buat hubungan seks mutaah, sementara mutaah dalam beberapa jam. Ada kena setengah-setengah tempat dia buat bilik-bilik kecil. Jadi masing-masing tu bila dia buat upacara kemuncak tu, masing-masing tarik perempuan masuk dalam bilik tu buat hubungan dalam keadaan gelap. Bila bangun pagi saya tengok kena mak dia sendiri, dia setubuh mak dia. Memang tu cerita ni memang tersebar luas lah. Tapi dia tidak anggap berdosa pun. Sebab apa? Sebab muta'ah ni satu amalan soleh dalam ajaran dia. Siapa begitu sekali. Tapi yang Nabi sebut ni bukan khusus untuk Syiah ni. Tidak. Umat dia secara umum akan berlaku begitu. Baik. Nabi sebut lagi. Nabi kata lakana fi ummati man yasu. Pasti ada umat dia buat begitu. Akan ada. Siapa begitu? Beratnya. Nabi pun kata, Nabi pun banding. Nabi kata sesungguhnya Bani Israel berpecah kepada 72 agama. Umat aku berpecah kepada 73. Milah sini kita kata cara hidup lah. Mono umat Nabi ni berat lagi pecah. Sebab apa? Sebab dia umur lama. Siapa khemah kan umat Nabi ni? Maka pecah itu lebih banyak lagi. Siapa 70? Kalau Bani Israel tu 72 ya. Umat aku siapa 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Bila Nabi sebut gitu sahabat tak faham. Maka sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Dalam setengah riwayat man hum. Ni sebut man hiya. Siapakah 73 tadi? Yang satu lah wahidah tu siapa? Satu kumpulan yang selamat daripada terjumus dalam neraka tu, bahkan 72 lagi terhumbat dalam neraka. Hak selamatnya satu kelompok saja. Siapa itu? Kelompok mana itu? Ni hadis ni sangat penting. Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat itu kelompok yang ikut cara hidup aku dan cara hidup sahabat-sahabat aku. Jadi hadis ni jelas. Ikut sahabat Nabi ni selamat. Sebab sahabat Nabi ni adalah satu gambaran, satu generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka paling tepat mengikut sunnah. Tu. Baik, umatku. Tak apa, seterusnya kita pergi. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunan dia dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa suatu ketika dia berdiri lalu dia berkata, ni Muawiyah, cerita Muawiyah ni sahabat besar ni, sahabat besar Muawiyah ni tokoh paling berjaya dalam bab politik Islam zaman sahabat, di kalangan sahabat. Dan dia ni faqih, seorang yang alim, diperakui oleh Ibnu Abbas. Muawiyah ni jadi cerita kata dia ni suka kepada perempuan, memulakan sistem beraja itu perkara tak betul semua. Riwayat ni seorang sahabat besar ni, penulis wahyu, penulis Al-Quran. Dia pernah suatu ketika dia berdiri, kemudian dalam keadaan berdiri lah, dia pun kata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian Rasulullah bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidah fil jannah wa hiya al jamaah wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al kalbu bi sahibihi. Kata Muawiyah, Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab mereka berpecah kepada 72 golongan, dan umat aku ini, yakni umat Islam ni, berpecah juga, tetapi lebih lagi 73 puak, 72 puak atau 73 golongan masuk ke dalam neraka. Hanya satu golongan sahaja yang masuk ke dalam syurga. Siapa mereka itu? Mereka itulah al-jamaah. Kalau tengok dalam tafsir, dalam huraian hadis, kalau kita tengok dalam kitab-kitab, jamaah tu jamaatus sahabah, jemaah sahabat, dan yang ikut sahabat, dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya sudah merasuk dirinya. Nabi guna bahasa sesungguhnya, ada di kalangan umat dia amalan bid'ah ni sudah merasuk dia, menguasai diri dia.
Mereka ini seperti orang yang kena penyakit anjing gila. Tak boleh nak kawal dah. Orang yang kena penyakit anjing gila jadi gila. Bukan mudah nak rawat tu, boleh bawa mati tu. Dari Abdullah, beliau berkata, sederhana, yakni tidak berlebihan dalam mengerjakan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Kata Abdullah, dia kata seseorang yang buat sunnah sikit-sikit tak banyak, lebih baik daripada orang yang kuat ibadat tapi tidak ikut sunnah. Buat ibadat tapi tak ikut sunnah, lebih baik lagi daripada orang yang buat ikut sunnah walaupun sikit. Sebab apa? Sikit pun dia berguna. Tapi kalau dia buat amalan tapi tidak ikut sunnah, banyak pun Tuhan tak terima. Kita kena ingat hadirat, kata kunci dalam kehidupan kita ni untuk diterima ibadat kita ni, dia mesti tepat seperti yang Nabi tunjukkan kepada kita. Dia bukan kira banyak, dia kira tepat ataupun tidak. Tu Okey, saya habislah sikit ni. Baik. Dari Ubay bin Ka'ab, kata dia, berpeganglah pada jalan yang lurus dan as-sunnah. Ni kata Ubay bin Ka'ab. Kerana seseorang hamba yang berada di atas jalan lurus dan sunnah itu mengingat Allah yang Maha Pengasih, lalu kedua matanya menangis kerana takut pada Allah. Orang yang betul-betul ikut sunnah ni, dia menangis tu kerana agama, dia menangis tu kerana terkesan. Itu orang yang sifat orang yang ikut sunnah. Bila sebut nama Allah, maka dia akan menangis kerana takut pada Allah. Sesungguhnya orang begini, orang yang betul-betul ikut sunnah sehingga tersentuh hati dia mengalir air mata kerana ingat pada Nabi dengan cara yang sunnah ni, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sesungguhnya sederhana di jalan yang lurus dan sunnah lebih baik, jelas lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat tetapi menyelisihi sunnah. Dari Asim dari Abu Aliyah, dia mengungkapkan, hendaklah kamu berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang yang berpecah. Sebab Nabi kata berpecah tu selepas tu. Jadi orang sahabat ni kira-kira dalam bab hidup, kita kata sahabat berperang, itu bukan melibatkan buat bid'ah ibadat, tidak. Itu masalah politik kerana ada sebab-sebab tertentu. Itu satu perbincangan lain. Tapi dari segi mengikut sunnah, mengekalkan sunnah Nabi, mengekalkan cara hidup Nabi, sahabatlah yang betul, yang paling tepat, diiktiraf dalam Quran dan juga hadis. Baik. Sebab itulah Abu Aliyah kata, hendaklah kamu berpegang teguh dengan ajaran hak asal, hak pertama, generasi pertama, yakni sahabat radhiyallahu anhu, sebelum berlaku pecah belah selepas daripada itu. Kemudian Asim menyampaikan apa dikatakan oleh Abu Aliyah kepada Al-Hasan. Maka Al-Hasan kata, Hasan Basri lah. Hasan Basri kata, demi Allah, dia telah menasihatimu dan dia telah berkata benar kepadamu. Diriwayatkan daripada Sufyan, dia berkata, Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri, wahai Yusuf, jika kau mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlu sunnah, kalau kamu dengar di sebelah timur ada seorang laki-laki yang betul-betul ikut sunnah, sampaikan salam aku kepada dia. Begitu pula halnya apabila kau mendengar di sebelah barat ada seorang laki-laki ahli sunnah, sampaikan salam aku kepada dia. Sebab apa? Sesungguhnya jumlah ahli sunnah itu sedikit. Orang yang ikut sunnah ni tidak ramai. Zaman bila dia sebut ni orang yang betul-betul ikut sunnah sebiji seperti Nabi ni, Nabi sebut dalam hadis dia ghuraba, orang yang terpecah, orang yang dia anggap ganjil. Bahaya kalau hadirat. Nah, setengah-setengah kalau kita ikut cara sunnah orang pandai ganjil lah ni pun gitu semua. Macam-macam dia kata. Saya ni tuduh Wahabi, kita pun tak faham ke mana. Kita Wahabi pun kita tak guna. Baca pun nak tahu. Tuduh macam apa kita serupa ni. Hak sunnah tu sebab apa? Sebab dalam kepala dia tu hidup dia tu gitu dah, ditunjuk pada dia. Jadi bila dia amalkan sunnah, hak Nabi buat, dia rasa pelik. Dia rasa pelik. Contoh-contoh tu kita bincangkan datang. Dalam ni kita akan bincang. Baik. Terakhir ni, Ayub berkata, di antara kebahagiaan pemuda dan orang ajam ni, orang yang tidak Arab lah, ialah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar dari ulama ahli sunnah.
Orang muda ni maksud orang muda ni mana daripada awal usia lagi. Daripada muda lagi sudah belajar sunnah, ikut sunnah. Sebab apa disebut dia ni bahagia, orang baik lah. Ataupun dia ni bukan orang Arab. Sebab Nabi ni orang Arab. Tiba-tiba orang tidak Arab seperti kita pun boleh ikut juga sahabat orang Arab. Boleh ikut juga Nabi. Kita bukan Arab pun. Tengok baca Quran boleh tahu dah tidak Arab. Tengok ngaji Quran payah ke bapak kita dah. Nak betul nak serupa sebab Nabi kata lahinu biluhunil Arab. Baca Quran tapi biar ikut gaya orang Arab. Arab ni mana Arab Quraisy lah. Biar bunyi selain tu. Sebab tu kita duk ngaji tu. Qala, kita ke qala. Tengok tu orang Melayu dia beritahu lalu kalau bunyi gitu. Wa qala la cara Melayu. Sebab kalau Arab lain, wa qala dia alif tu dia tidak buka luah mulut. Jangan sebab kita duk ngaji lah. Tok guru ajar tu sebut molek kak bunyi Jawi dah. Tok guru. Apa tu? Nak suruh serupa dengan lahjah Arab. Siapa gitu sekali. Tapi tetap kita ikut Nabi, tak tinggal semaya. Padahal kita ni bukan hidup zaman Nabi. Apa tu? Bertuah lah orang ni. Daripada muda lagi ikut sunnah dah. Sebab kalau tua bila pencet dia ikut sunnah itu ramah. Tua dah baru berubah tu ramah. Tapi daripada muda lagi dia berlaku perubahan yang positif dah. Ni bertuah lah budak-budak gini. Kemudian Sufyan Tsauri kata lagi, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada Ahlus Sunnah kerana mereka adalah orang-orang yang terasing. Orang yang ikut sunnah kita kena bagi perhatian, kena bantu dia. Gitu. Yunus bin Abdul Ala berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, jika aku melihat laki-laki ahli hadis, yakni orang yang ikut sunnah, belajar hadis kemudian dia ikut sunnah Nabi, sebab kita ambil sunnah ni daripada hadis. Sunnah ni adalah cara hidup Nabi yang dipetik daripada hadis sahih. Tu. Hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau pembahagian besar kan, kita kata sahih, hasan dan dhaif, pembahagian besar hadis. Tapi sunnah tak ada orang sebut sunnah maudhu', tak ada. Sunnah dhaif tak ada. Bila sebut sunnah, dia diambil daripada amalan yang diambil pada hadis sahih, itu disebut sunnah. Itu maksud dia. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ahlul hadis di mana orang-orang belajar hadis kemudian dia ikut sunnah daripada hadis itu. Maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi. Imam Syafi'i kata bila aku lihat ahlul hadis mana orang hidup dengan hadis, seolah-olah aku nampak supaya sahabat dia. Semua cara sunnah hidup dia. Nak buat gani pun ikut sunnah. Baik, daripada Al-Junaid, kata Junaid, semua jalan ni Junaid Baghdadi lah ni. Orang panggil ketua imam dalam tasawuf tu. Dia ni sebenarnya kalau kita baca buku-buku dia lah, dia ni orang yang kuat berpegang pada sunnah. Cuba kita tengok kata-kata dia. Dari Junaid dia kata semua jalan tertutup bagi manusia. Jalan untuk beribadat tu maksud dia tertutup. Kecuali bagi orang yang mengikuti dengan cakna jejak Rasulullah, mengikuti sunnah dan dia menetapi, yakni melakukan ajaran Nabi sunnah tu dengan istiqamah. Itu maksud dia. Kerana semua pintu kebaikan terbuka baginya. Jadi Junaid nak sebutnya bahawa kita ni, tasawuf kita ni asas dia sunnah Nabi. Bahkan dia sebut dalam kenyataan dia, orang yang tidak ikut sunnah itu bukan pokok tasawuf aku tu. Hak tasawuf tu kita tak apa, kita boleh ikut. Dia pun sebut Allah berfirman, kenapa perlu sangat wajib kita ikut sahabat Nabi dan sahabat ni? Ayat ni sebut khususnya Nabi lah, tapi Nabi sebut tentang sahabat tadi kan, ma ana alaihi wa ashabi. Cuma dari sudut ayat Quran ni, suratul Ahzab ni, hak ni kena ingat benar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya bagi kamu pada peribadi Rasulullah itu ada satu uswah hasanah, ikutan yang baik. Mana kalau kita nak dapat kebaikan dalam agama, tak dapat tidak mesti ikut cara Nabi dan juga para sahabat. Dalam pakai piyah, bagaimana Nabi pakai piyah? Belajarlah hadis. Pakai piyah ni Nabi pakai piyah bagaimana? Pelbagai, ikut orang bui, asalkan benda tu molek. Kadang-kadang Nabi pakai ni, dia panggil apa? Sokok parsi. Terbus dia panggil. Pak ada ekor jolo, pak ekor kuda. Dalam hadis supaya ekor kuda.
Sukalah sahabat Parsi hadiah pada Nabi. Nabi pakai. Kadang Nabi pakai baju ni, kadang-kadang Nabi pakai jubah, kadang-kadang Nabi pakai serban, tak ada kepiah pun pakai serban. Tak ada kepiah. Macam-macam. Dia tidak satu bentuk pakaian. Itu cara yang Nabi tunjuk pada kita. Begitulah hadirat. InsyaAllah untuk sesi minggu depan kita akan masuk bab yang kedua, celaan terhadap ahli bid'ah, terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. InsyaAllah kita akan bincang tajuk ini pada minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini Allah memberi manfaat dan memberi keberkatan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.